Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita kesempatan untuk kita berjaya sampai ke bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sampai ke bulan Ramadan ini dalam keadaan kurniaan kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang oleh pihak penganjur Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia untuk hadir pada hari ini untuk sama-sama berkongsi sedikit ilmu, berkongsi sedikit peringatan agar kita dapat jadikan pedoman bersama, insya-Allah, sepanjang kita menghayati dan sepanjang kita hidup menikmati ibadah dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati sekalian, tajuk yang kita akan kupas sedikit pada hari ini ialah berkaitan dengan bagaimana yang disebut Ramadan sebagai suatu bulan mendidik keimanan dalam hati kita ini. Baik, kita buka dahulu sesi perkongsian kita ini dengan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, mafhumnya menyebut bahawa sesungguhnya man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya itu dilakukan dengan penuh keimanan dan dilakukan dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bukan ganjaran yang biasa, tapi ganjaran yang sangat luar biasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ganjaran keampunan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan. Betapa besarnya limpahan rahmah Allah Subhanahu wa taala buat kita. Maksudnya, tak kala manusia itu dia disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan, Allah panjangkan umur di bulan Ramadan seperti kita, alhamdulillah, maka dia melalui Ramadan tersebut dengan berpuasa, menjalankan aktiviti beribadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yang difardukan untuk dia berpuasa. Maka puasa yang dilakukan itu dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan imanan, maksudnya dengan penuh rasa keimanan. Maksudnya kalau kita lihat di sini dengan penuh rasa keimanan ialah bagaimana manusia itu melakukan sesuatu ibadah dalam keadaan benar-benar meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan ganjaran pahala yang besar buat dirinya. Maka yang kedua ialah ihtisaban, iaitu dalam keadaan berharap, penuh pengharapan. Kata para ulama dalam mensyarahkan hadis tersebut, yang dimaksudkan dengan penuh pengharapan ialah dengan penuh pengharapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini luas, dan di antara cara kita untuk mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan, melaksanakan kefarduan yang Allah tentukan kepada kita. Maka kalau kita sampai ke bulan Ramadan ini, maka bila kita sampai ke bulan Ramadan ini, maka peluang untuk kita melaksanakan tuntutan kefarduan yang Allah tuntut kepada kita untuk kita berpuasa. Maka hendaklah dua ciri itu kita lakukan, iaitu dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas itu Allah akan kurniakan ganjaran yang besar, iaitu diampunkan dosa bagi manusia itu terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Masya-Allah. Kerana itu di sini dapat kita lihat bahawa di antara perkara yang penting, di antara benda yang bernilai yang harus kita garap, yang harus kita capai sepanjang kita menikmati bulan Ramadan, ialah dengan kita berpuasa penuh rasa keimanan.
Maka selepas kita berpuasa, dalam tempoh kita berpuasa dengan penuh keimanan itu, maka Allah Subhanahu wa taala pastinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Kan itu disebutkan kepada kita bahawa Ramadan ini adalah bulan untuk tarbiyah. Tarbiyah apa? Iaitu tarbiyah akan kerohanian kita, memberi tarbiyah keimanan kepada diri kita, menjinakkan hati kita ini yang selama hidup kita mungkin pada sebelum ini sangat-sangat dalam keadaan yang keras. Hati kita keras mungkin, hati kita dalam keadaan yang mungkin kelam dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Allah panjangkan umur kita. Kita berdoa pada bulan Syaban dan pada bulan Rejab. Ya, kita berdoa akhir sekali dengan menyebut setelah kita minta keberkatan di bulan Rejab, minta keberkatan di bulan Syaban, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan, maka Allah kabulkan hajat kita untuk sampai bulan Ramadan. Maka bila Allah kabulkan kepada kita hajat untuk sampai ke bulan Ramadan, maka apakah manfaat yang dapat kita ambil daripada peluang yang Allah berikan kepada kita untuk sampai bulan Ramadan ini? Nescaya yang paling penting untuk kita dapat gunakan peluang ini ialah untuk meningkatkan keimanan kita dan memberi satu tarbiyah kerohanian kepada hati kita ini. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila disebut kepada kita tentang keimanan, maka kita tidak dapat lari daripada mengaitkan tentang arti keimanan menurut para ulama. Antaranya ialah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali bahawa menyebut bahawa kalau kita lihat arti keimanan ialah apabila manusia itu melakukan pengakuan dengan lisannya. Dan pengakuan dengan lisan, dan kemudian arti keimanan juga kata Imam Al-Ghazali ialah dengan membenarkan dalam hatinya, dan yang terakhir ialah mematuhi ataupun melakukan ketaatan dengan anggotanya. Maka kerana itu kalau kita lihat dalam konteks arti keimanan kata Imam Al-Ghazali itu, kita dapat kaitkan dengan bagaimana Ramadan yang kita akan lalui ini, kita dapat kaitkan dengan ketiga-tiga perkara besar tersebut. Iaitu yang pertama ialah kalau kita nak meningkatkan keimanan kita, maka kita buktikan dahulu awalnya dengan lisan kita. Kita buktikan awal dahulu dengan lisan kita. Maka bagaimana kita nak mendidik lisan kita sepanjang Ramadan ini? Untuk apa? Untuk menjadi lisan seorang yang beriman. Lisan seorang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah lisan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan umpatan, dengan sentiasa bercakap buruk tentang sahabatnya di belakang, dengan sentiasa menggunakan lidahnya untuk menuturkan perkara-perkara yang tidak elok? Adakah itu lisan seorang yang beriman? Atau sebaliknya, lisan seorang yang beriman ialah seperti mana janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan kita memanfaatkan kurniaan lidah yang Allah lisan yang Allah kurniakan kepada kita ini untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita menggunakan lisan kita ini untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka lisan itu digunakan betul pada tempatnya. Barulah lengkap keimanan manusia dari satu aspek, iaitu aspek aspek lisannya, aspek lisan. Maka kalau kita lihat sepanjang Ramadan ini, kita sentiasa melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Kalau kita bekerja, kita pergi kerja. Kalau kita berniaga, kita berniaga. Kalau kita sebagai seorang pensyarah, kita tetap melakukan lecture, memberi syarahan. Kalau kita seorang pentadbir, kita tetap melakukan aktiviti kerja seharian kita. Maka kita tetap melakukan aktiviti kita seperti biasa. Tetapi berhati-hati tak kala kita menghadapi bulan Ramadan ini, kerana dikhawatiri kalau kita tidak berjaga-jaga, kita meneruskan aktiviti seharian kita seperti biasa dalam bekerja dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita juga tidak menjaga lisan kita. Kerana itu menjaga lisan ini adalah bukti keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kalau kita lihat, tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang Allah rahmati, Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mengingatkan kepada kita apabila manusia itu hendaklah dia sentiasa bercakap benda yang baik. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut atau kama qala. Mafhumnya menunjukkan bahawa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala manusia itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhir akhirat, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia berkata-kata atau menuturkan perkara yang baik. Cakap benda yang baik sahaja.
Cakap benda yang baik mudah. Kalau kita dalam konteks pekerjaan kita seharian, cakap benda yang baik ialah dengan kita sentiasa menyapa dan sentiasa buat satu salam kepada rakan-rakan kita. Jangan tak kala kita jumpa kawan-kawan kita, kita berdiam diri, muka kita ketat. Maka bila kita berjalan, jumpa mereka, kita sampai. Mulakan dengan salam kepada mereka. Kerana salam itu ialah sebagai satu doa kepada mereka dan doa itu juga akan kembali kepada kita. Dan tak kala kita meneruskan kerja seharian kita, maka kita berhati-hati dalam kita berbicara. Jangan sampai kita kata orang tergelincir dalam perkataan kita. Kita mudah marah. Walaupun memang disebutkan kepada kita syaitan dirantai pada bulan Ramadan. Tetapi nafsu yang ada pada diri kita ini tidak dirantai, malah melekat dalam jiwa kita. Itu yang paling bahaya, melekat dalam jiwa kita. Maka bila manusia mudah terpengaruh dengan nafsu, maka dia tidak menggunakan lisan dia ini di tempat yang betul dan dia tetap melakukan aktiviti yang sama seperti mana sebelum bulan Ramadan, iaitu dengan mengumpat, bercerita hal orang dan sebagainya. Tidak henti. Kata orang non-stop. Aktiviti itu tetap tetap berterusan juga. Itu yang bahaya. Bila Nabi ingatkan kepada kita, tak kala yang paling baik bila kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menyebut tentang kebaikan. Dengan kita mendoakan sahabat kita, cakap benda-benda yang boleh menyenangkan hati orang. Contohnya, tak kala seorang datang mengadu kepada kita bulan Ramadan, macam-macam ujian orang hadapi. Kadang-kadang kita juga diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak kala seorang itu datang mengadu kepada kita, menceritakan kepada kita masalah mereka, menceritakan tentang mungkin kekurangan mereka atau kelemahan mereka, maka mereka nak buat aduan kepada kita sebagai menganggap kita sebagai seorang sahabat. Jangan kita tempelak mereka. Jangan kita hari ini kata padan muka kepada mereka. Tapi katakan sesuatu yang boleh menenangkan hati mereka. Katakan sesuatu yang boleh menyejukkan hati mereka, pujuk hati mereka. Supaya apa? Supaya dengan kata-kata bersifat kebaikan itu akan menunjukkan bahawa kita ini adalah seorang yang menggunakan lisan kita ini, tujuannya ialah untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut kepada kita bahawa falyakul khairan, hendaklah dia menyebut tentang perkara-perkara kebaikan. Macam kita selalu lihat trending viral ayat Allah sayang. Memang betul. Allah sayang kepada kita semua. Allah sayang. Tidak ada siapa yang dalam dunia ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sayang, kerana Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sayang. Jadi bila kita dapat ujian, kawan-kawan dapat ujian, maka kita gunakan lisan kita ini. Kalau kita dapat ujian sendiri, maka kita kata alhamdulillah, syukur, bersangka baik, Allah sayang kepada kita. Kalau sahabat kita dapat ujian, maka kita kata kepada sabar, insya-Allah Allah sayang kepada kamu. Menunjukkan kepada kita bahawa sungguhnya kita gunakan lisan kita ini untuk menuturkan perkara kebaikan yang boleh memberikan kebaikan kepada insan lain. Begitu juga dalam konteks seharian hidup kita, dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Maka bila kita gunakan lisan kita untuk perkara-perkara bersifat keimanan, maka nescaya kita tidak dapat lari daripada menyebut akan apa? Zikrullah, iaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kita rasa rugi, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang Allah rahmati? Tidakkah kita rasa rugi? Bulan selain Ramadan, kita jarang pagi-pagi masuk kereta buka Al-Quran. Jarang pagi-pagi masuk kereta buka zikrullah, buka sesuatu yang bersifat zikir, selawat ke atas Nabi SAW. Yang selalu bila kita masuk kereta pagi-pagi terus on radio. Tak salah. Tetapi hari ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan, pada bulan Ramadan kurniaannya besar. Bulan Ramadan kurniaannya sangat, ganjarannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tidak kita mulakan tarbiyah keimanan kita pada bulan Ramadan dengan pagi-pagi kita cuba untuk bangun masuk kereta itu, start saja enjin kita mulakan dalam hidup kita pagi-pagi itu dengan mendengar akan perkara-perkara yang bersifat kebaikan, tazkirah, selawat ke atas Nabi, qasidah dan sebagainya. Benda-benda yang boleh menjinakkan hati kita ini. Kerana kalau bukan pada bulan Ramadan ini, kita manfaatkan pada bulan bila lagi? Kerana itu Allah sampaikan kepada kita, pilih satu bulan untuk manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala manfaatkan. Maka kita manfaatkan lisan kita ini untuk apa? Untuk buat pengakuan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut akan perkara kebaikan. Dan dalam hadis Nabi kita sambung tadi, kalau dah tak ada perkara kebaikan yang kita nak sebut lagi dah,
maka tiba masa untuk kita berdiam diri. Maka diam diri itu adalah perkara yang lebih baik daripada kita menuturkan perkara-perkara keburukan. Kerana tu bila kita rasa diri kita tak nak campur sesuatu atau kita rasa tidak sesuai dengan jiwa kita, maka hendaklah kita berdiam diri dan dalam hati kita mendoakan insan tersebut. Itu adalah cara yang terbaik. Jangan kita juga bila seorang itu kita nampak marah dalam keadaan yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan api kemarahan menyala-nyala, menyemarak dalam kata-katanya, maka kita pun tunjukkan kita juga adalah seorang yang ada juga marah. Kau ingat kau seorang boleh marah, aku juga boleh marah. Maka kita berlawan-lawan bercakap. Akhir sekali kedua-duanya seperti dalam mafhum sebuah hadis Nabi SAW, kedua-duanya itu mendapat dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak menjaga silaturahmi. Kerana itu bila kita nampak kawan kita dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang tidak terkawal emosi, maka jangan kita melayan. Maka kita berdiam diri, kerana diam diri itu adalah lebih baik untuk menjaga keimanan dalam hati kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua dalam kita melalui tarbiyah keimanan bulan Ramadan ini ialah dengan kita membenarkan dalam hati. Maksud membenarkan dalam hati ini ialah dengan apa? Dengan kita paling penting sekali ialah dengan kita sentiasa meredai akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Musim-musim COVID-19 ini macam-macam ujian, macam-macam dugaan. Dugaan yang paling berat, dugaan yang kalau kita kata agak hebat, khususnya terkena juga kepada kita, walaupun kita ini khususnya seperti saya dan sebagainya yang makan gaji penjawat awam dan sebagainya, walaupun kita punya pendapatan tetap alhamdulillah syukur nikmat Allah, tapi komitmen kita kadang-kadang kita tidak kena. Kita tengok kepada saudara mara kita, ada yang dibuang kerja, ada yang unpaid leave dan sebagainya, diberhentikan kerja seketika dan sebagainya. Maka yang paling penting untuk kita menunjukkan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iaitu dengan cara kita apa? Membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati, tasdik, iaitu membenarkan dalam hati bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah Tuhan aku dan raditu billahi ta'ala rabba, iaitu aku meredai Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhanku. Apa tanda kita meredai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita? Iaitu dengan kita menerima setiap qada dan qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ke atas diri kita. Maka bila kita hadapi suatu itu dengan senyuman, kita hadapi suatu cabaran itu dengan rasa semangat positif bahawa sungguhnya Allah nak beri yang lebih baik kepada kita, maka di situ kita menunjukkan dalam hidup kita bahawa kita adalah seorang yang beriman dengan hati kita. Tadi awal lisan, dan yang kedua membenarkan dengan hati, iaitu menunjukkan keimanan kita dengan cara hati kita ini mematuhi setiap yang apa Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Jangan bila datang kepada kita dugaan, datang kepada kita ujian. Saya tahu kata pepatah Melayu, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pengalaman saya berjumpa dengan 2-3 orang sahabat-sahabat yang berniaga dan sebagainya, daripada pendapatan satu hari berkemungkinan 300-400, tapi ada yang mengatakan Allahu Akbar, kali ni memang susah sikit lah. Bila balik saja, kadang-kadang modal yang dibawa sehari pun habis, rugi lagi, Masya Allah. Tetapi di situlah Allah Subhanahu Wa Taala lagi berat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Ada lagi besar ganjaran yang Allah nak bagi kepada dia, dengan satu syarat, iaitu manusia itu meredai akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada dirinya. Reda dahulu. Bila kita reda, maka Allah kata, inilah hamba aku yang meredai akan takdir qada dan qadar aku. Maka dia bersabar, dan bila dia bersabar menunjukkan dia adalah seorang yang beriman, maka tiba masa untuk aku gantikan yang lebih baik daripada apa yang dia ada sebelum ini. Itu yang kalau dilihat kepada kita, tuan-tuan dan puan sedang jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati sekalian, itu yang kalau kita lihat, bila manusia bersabar, maka sungguhnya yakin Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan ganjaran yang lebih besar kepada dirinya. Kerana itu tak kala saya nak berkongsi sedikit, teringat saya akan sesuatu doa yang boleh kita ambil dan amalkan tak kala kita mendapat ujian. Kadang-kadang kita dapat ujian, kita selalu benda pertama yang kita sebut, alamak. Benda yang pertama yang selalu kita sebut kadang-kadang, aduh. Benda yang pertama kita sebut kadang-kadang, Allahu Akbar. Alhamdulillah lah kalau Allahu Akbar, okey lagi.
Tapi sebenarnya tak kala kita mendengar ujian atau tak kala kita menerima sebarang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita dengar sahabat-sahabat kita ada ujian yang menimpa mereka, yang patut kita sebut yang paling awal ialah hendaklah kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang meyakini bahawa setiap apa yang ada kepada kita ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap apa yang ada pada kita yang kita miliki sekarang ini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak kala kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dipanggil sebagai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ada dalam poket kita ini bukan selama-lamanya kekal dalam poket kita. Apa yang ada dalam kocek kita ini tidak selama-lamanya akan bersemadi kekal dalam kocek kita. Begitu juga dengan apa yang ada di mata kita ini, semuanya tidak akan kekal, kerana semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tempat didatangkannya. Kerana itu tuan-tuan dan puan sidang jemaah yang Allah rahmati, bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sambung selepas itu Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengakui dan berikrar bahawa segalanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian apa? Kita berdoa, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran terhadap musibah ataupun ujian yang kau berikan kepada diri aku ini. Ganjaran minta Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita nampak di mata kasar kita ini sebagai satu ujian, sebagai satu musibah, tapi kita kata ajirni, kita minta walaupun ujian, tapi kau beri ganjaran di sebalik ujian ini, ya Allah. Dengan apa kita sambung selepas itu? Wakhlif li khairan minha, dan gantikan untuk diriku sesuatu yang lebih baik. Khairan minha, iaitu yang lebih baik daripada apa yang kau uji aku ini. Mungkin sekarang seorang itu dia berniaga kedai makan. Dia berniaga kedai makan. Lalu dapat ujian, Allahu Akbar, kedai makan terpaksa tutup. Lalu dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sungguhnya rezeki buka kedai makan berpuluh-puluh tahun aku berniaga, atau mungkin beberapa tahun aku berniaga daripada engkau. Dan tiba masa untuk kau tarik balik rezeki aku, dah susah aku nak buka kedai makan, dah kena tutup dan sebagainya. Ya Allah, ajirni fi musibati. Ya Allah, gantikan, kurniakan ganjaran. Dengan apa? Dengan musibah, ujian yang kau berikan. Gantikan ya Allah. Wakhlif li khairan minha, dan gantikan dengan apa? Khairan minha, dengan lebih baik daripada apa yang kau pernah berikan kepada aku. Akhir sekali buktinya bila dia berdoa begitu, menzahirkan keimanannya dalam hati dengan meredai takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, lalu Allah benar-benar gantikan dengan lebih baik. Contohnya, sebelum ini dia sekadar jadi tukang masak atau buka kedai makan. Akhir sekali Allah gantikan dia jadi apa? Jadi usahawan yang menyediakan barang-barang makanan frozen dan sebagainya. Dia pula supply kepada kedai-kedai makan. Lagi besar dia punya perniagaan, jadi usahawan pula dengan bantuan dan sebagainya. Akhir sekali dia pula lagi besar ganjaran, iaitu dengan menjadi seorang usahawan perniagaan dan sebagainya. Macam-macam rezeki Allah itu luas. Kerana itu jangan kita memberontak, jangan kita menjadi seorang manusia yang suka untuk rasa tak kala Allah kurniakan ujian kepada kita, kita cepat-cepat melatah. Kerana itu awalnya ialah dengan menyebut alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, syukur. Itulah yang kedua dalam bulan Ramadan, tak kala macam-macam ujian. Memang akan kita dapat ujian bulan Ramadan, tuan-tuan dan perempuan. Nak raya kan? Nak raya lagi macam-macam ujian tu. Masya-Allah. Nak raya lagi macam-macam ujian. Anak ni nak dekat raya minta ni, anak ni nak raya minta ni, yang pasangan nak raya minta ini, yang suami minta pujuk isteri, yang isteri pujuk suami untuk belikan hadiah hari raya. Yang suami kata dah berapa tahun-tahun saya je beli untuk awak, apa kata kali kita tukar pula, awak pula beli untuk saya. Fikir lagi macam-macam. Akhir sekali itu dikatakan kepada kita, Allahu Akbar, bajet tak cukup ni, ujian tu. Jadi bila kita meredai dan mengatakan bahawa tak apalah, insya-Allah mana yang ada kita gunakan dahulu, insya-Allah Allah akan gantikan dengan lebih baik. Itu dikira kepada kita bahawa sungguhnya memberi kepada kita suatu ketetapan dalam hati bahawa iman kita kukuh dengan meredai akan setiap takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kerana itu bila kita sentiasa membenarkan dengan hati, iaitu membenarkan apa? Dengan membenarkan setiap apa yang Allah tentukan, maka kita akan jadi seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah dengan fi'lan, iaitu dengan perbuatan. Perbuatan apa? Iaitu dengan kita mematuhi setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan anggota.
Maka anggota yang Allah kurniakan kepada kita, tangan yang Allah kurniakan kepada kita, kaki yang Allah kurniakan kepada kita, mata yang Allah kurniakan kepada kita, mulut yang Allah kurniakan kepada kita, segala yang Allah kurniakan kepada kita ini hendaklah kita menggunakan untuk menzahirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kaki kepada kita. Sebelum ini kita sangat berat untuk apa? Sangat berat untuk kita pergi ke masjid. Awal dulu tahun yang sebelum ini tak dapat peluang kepada kita untuk hadir solat tarawih. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala buka balik peluang kepada kita untuk apa? Untuk hadir solat tarawih berjemaah di masjid-masjid, di surau-surau. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Maka jangan kita lepaskan peluang kali ini untuk manfaatkan, menggunakan kaki kita, anggota kita untuk menzahirkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah nampak kita menjadi orang yang beriman di sisi Allah. Jangan dahulu kita sedih, kita marah, kenapa tutup? Kenapa masjid tutup? Kenapa masjid tutup? Tahun ni masjid dah buka, tak nak pergi ke masjid ke? Tahun ni surau dah buka, tak nak jemaah ke surau ke? Tetap akhir sekali jemaah di rumah juga. Allahu akbar. Maka rugi di situ. Karena tu bila kita menjadi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fasa yang pertama ialah aspek yang pertama ialah apa? Yang pertama ialah dengan lisan kita, dan yang kedua dengan hati kita, dan yang ketiga dengan perbuatan anggota kita. Zahirkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, bulan yang macam-macam pahala kita boleh buat dengan anggota kita. Macam-macam pahala yang kita boleh buat dengan anggota kita. Macam-macam pahala kita boleh garap dan kita boleh capai hanya dengan menggunakan anggota yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagai satu contoh, kalau kita lihat dulu tren-tren zaman dahulu, sekarang ni jarang diamalkan. Kalau ada pun segelintir lah. Saya mengaku kadang-kadang diri saya pun terlepas pandang akan perkara ini. Tapi kita lihat betapa indahnya budaya-budaya orang Islam pada zaman dahulu, khususnya dalam negara kita. Syukur Alhamdulillah. Orang tua-tua dahulu, mereka suka untuk bertukar-tukar juadah. Perasan ataupun tidak? Mereka suka untuk bertukar-tukar juadah, dan mereka suka untuk bersedekah kepada jiran-jiran tentang apa? Bersedekah kepada jiran-jiran apa yang mereka akan apa juadah atau apa hidangan yang akan mereka nikmati ketika berbuka. Maka kalau mereka makan sedap, mereka akan kongsikan dengan orang lain. Kalau mereka masak, hidangkan benda yang sederhana istimewa, tetap akan dikongsikan juga. Jadi itu di antara amalan mulia. Kalau kita lihat macam saya sebutkan tadi, bulan Ramadan ialah bulan yang boleh kita gunakan anggota kita ini untuk mendapat pelbagai jenis pahala yang Allah berikan. Kita masak, contohnya seorang wanita itu atau jiran itu, dia masak. Bila dia masak, lebihkan sedikit masakannya. Kerana ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa sungguhnya kalau kita lihat amalan ini amalan yang mulia. Dalam sebuah riwayat menyebut bahawa sungguhnya Abu Dzar berkata bahawa sungguhnya kekasihku. Abu Dzar kalau kita dalam hadis tersebut mafhumnya menyebut kekasihku. Kekasihku maksudnya apa? Kekasihku ialah merujuk kepada Nabi SAW. Itulah mulianya sahabat-sahabat Nabi SAW. Kerana tu iman mereka tinggi, seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sentiasa tak kala nak menyebut tentang hadis, tentang pesanan Nabi kepada beliau, mengatakan bahawa sesungguhnya kekasihku berpesan. Dan bila sebut kekasihku berpesan, merujuk kepada siapa kekasih itu? Kekasihnya ialah Rasulullah SAW. Tapi kalau kita orang biasa ini, yang level-level orang cakap apa? Level-level marahin iman macam saya ini, bila kita sebut saja kekasihku, orang akan bayang, siapa kekasih kau ni? Bila kita sebut, kekasih aku berpesan. Dia kata kekasih kau berpesan. Kau lain macam ni, kekasih kau berpesan pula. Dengan isteri takkan kau bagi kekasih kau dengan kawan-kawan. Orang akan berfikir begitu. Tetapi sahabat Nabi SAW tak kala mereka sebut sesungguhnya kekasihku berpesan, kekasih itu akan merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi SAW. Apa kata Abu Dzar tak kala menyebut sesungguhnya kekasihku berpesan? Apa pesanan Nabi SAW kepada Abu Dzar? Ialah dengan sungguhnya apabila manusia itu memasak makanan, hendaklah dia melebihkan makanan tersebut, masakan itu, dan kalau boleh sampai ke tahap lebihan makanan. Kalau tak ada makanan lebih pun, hendaklah dilebihkan kuah dalam makanan tersebut. Lebihkan kuah. Tapi jangan pula kita hari ini kerja kita
masak ayam kari, contohnya ayam kurma, ayam masak merah, sup ayam dan sebagainya, sup kambing. Kita lebihkan kuah. Kita betul-betul ikut hadis Nabi, maka kita ambil kuah yang kita bagi, kuah yang kentang yang kita bagi dekat kita punya jiran-jiran. Maka di situ kita tidak menghayati sebenarnya. Yang dia dimasukkan oleh Nabi SAW, paling kurang hendaklah kamu melebihkan kuah lalu berkongsi rezeki yang ada pada kamu itu untuk jiran tetangga. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Jawapannya ialah barang mana manusia itu tidur nyenyak dalam keadaan apa? Dalam keadaan jirannya tengah lapar, makanya tidur itu ialah tidur yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang dimurkai Allah. Pasal apa? Dia tidur kenyang, dia tidur bahagia, tetapi apa? Tetapi tetangganya, jirannya tidur dalam keadaan yang kelaparan. Itu yang kalau kita lihat bulan Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ialah bulan untuk kita mudah dapat pahala. Hanya dengan masak saja. Kadang-kadang kita mengeluh, wanita-wanita, isteri-isteri kata balik, Allah Akbar, letih, beli je lah makanan, buat apa nak masak-masak. Tapi jangan lupa, masak, menyediakan maka juadah berbuka itu, hidangan yang nak berbuka puasa itu adalah sumber pahala yang Allah nak berikan kepada kalian semua. Sumber pahala yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kalian semua, yang mana sumber pahala itu yang akan menjadi suatu jambatan untuk kalian masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam sebuah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tak kala Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang puasa seorang wanita. Ini peringatan untuk kita. Walaupun dalam riwayat tersebut menyebut tentang wanita, tetapi ia juga terpakai kepada selain daripada wanita. Jangan kita tuding sahaja kepada wanita. Maka kalau kita apa tanya Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abu Hurairah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, seorang wanita itu tak kala dia berpuasa, seorang wanita itu tak kala dia berpuasa, maka bila dia berpuasa, lalu dia berpuasa dengan penuh dengan penuh puasa yang sangat sempurna dari sudut rukunnya. Puasa, sempurna puasanya. Dan dia bangun qiyamul lail pada waktu malam ya Rasulullah. Dia bangun menghidupkan malam ya Rasulullah. Tetapi wanita tersebut satu kekurangan apa dia? Dia tidak menjaga lisannya dan dia banyak berbicara tentang apa? Berbicara tentang insan-insan lain, khususnya tetangganya. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya tempatnya akan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Orang berpuasa dengan penuh cukup syarat dan sebagainya, bangun waktu malam, tetapi hanya kerana sebab yang pertama kita sebutkan tadi, iaitu tidak menjaga lisan, maka tetap tempatnya, kata Nabi SAW, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hurairah tanya kepada Nabi SAW sekali lagi, bagaimana pula ya Rasulullah kalau seorang wanita itu berpuasa pada siang hari dalam keadaan penuh ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada waktu malam pula dia bangun qiyamul lail, melakukan ibadah, mengerjakan ibadah untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan wanita tersebut menjaga lisannya, wanita tersebut menjaga akan tutur katanya. Bagaimana Rasulullah? Nabi menyebut, maka tempatnya pula di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerana satu, iaitu lisan, menyebabkan perbezaan tempat yang dijanjikan, iaitu satu ke dalam syurga, satu ke dalam neraka. Nampak tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, betapa pentingnya kepada kita bila kita sebut pasal Ramadan, bulan mendidik keimanan, maka kita didik ketiga-tiga aspek tersebut. Aspek lisan kita, hati kita, dan yang terakhir anggota yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk kita manfaatkan untuk demi kebaikan. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, apa kata Ibn Rajab? Ibn Rajab menyebut bahawa sesungguhnya bila kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, maka nescaya kita nak tahu, puasa aku ini adakah sekadar diterima Allah Subhanahu wa taala, atau puasa aku ini sekadar cukup syarat lepas sahaja tak berdosa, lepaskan kefarduan sahaja. Adakah dengan
puasa aku ini menjadikan aku seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai darajat aku di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, iaitu sungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Kerana tu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, iaitu antara sebab kita ini apa dia? Antara sebab kita ini berpuasa ialah kita mengharapkan puasa kita ini menjadi suatu wasilah atau perantaraan untuk kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat, takwa itu adalah kita punya destinasi yang terakhir. Takwa itu adalah destinasi puasa kita. Jadi adakah puasa ini menjadikan kita seorang yang bertakwa, atau puasa ini sekadar kita melepaskan batuk di tangga sahaja? Ini kita kena renung. Apa kata Ibn Rajab? Memberitahu, berpesan kepada kita bahawa sungguhnya kalau kita nak tahu puasa kita ini sekadar melepaskan batuk di tangga, sekadar melepaskan kefarduan sahaja, atau puasa kita ini berjaya menjadikan kita seorang yang bertakwa, maka kita lihat kepada aspek yang pertama, iaitu dipanggil sebagai aspek istiqamah dalam perbuatan itu. Aspek istiqamah dalam perbuatan. Bulan Ramadan semua orang kuat beriman, kuat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah dia ambil pedoman tadi, iaitu Ramadan bulan tarbiyah. Maka dia tarbiyah hati dia, maka dia pun dah jinakkan hati dia. Ramadan dia semangat sangat beribadah. Bergebut-gebut untuk dapat apa? Berebut-rebut untuk dapat saf yang pertama. Berebut-rebut untuk saf yang pertama. Tetapi tatkala habis sahaja Ramadan, adakah dia istiqamah? Adakah dia istiqamah dalam perbuatan yang dia lakukan itu? Itu yang dia kena nilai balik. Kerana kata Ibn Rajab, kalau manusia itu menjadi seorang yang puasa ini tadi, Ramadan yang dilalui ini tadi, Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, selepas itu dia akan istiqamah dengan perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Tapi sebaliknya, na'udzubillah min zalik, tatkala habis sahaja Ramadan, habislah ibadah-ibadah yang dia lakukan. Maka habis Ramadan, hilanglah segala-gala kebaikan, perkara-perkara sunat yang dia lakukan, amalkan sebelum ini. Maka dia perlu cermin balik, dia perlu nilai balik di manakah Ramadan yang dilalui sebelum ini. Kerana tak kala manusia itu hilang Ramadan, hilanglah amalannya. Hilang Ramadan, hilanglah semangatnya untuk beribadah. Maka sungguhnya kata Ibn Rajab, itu cerminan pertama bila manusia tidak istiqamah, maka hendaklah maka dia dikira sebagai seorang yang melakukan amalan tetapi belum diterima Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, tidak lagi sempurna. Kata Nabi ajar kepada kita dalam sebuah hadis mafhum menyebut, mengatakan bahawa qul amantu billah, kata Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah summa istaqim. Nabi berpesan kepada para sahabat, di antara amalan yang paling mulia ialah qul amantu billah summa istaqim. Katalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu istiqamah dengan kata-kata yang kamu beriman kepada Allah. Maksudnya kalau kita beriman, kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan sunat aku ini, perbuatan amalan-amalan kebaikan yang aku lakukan ini, maka hendaklah aku istiqamah dalam perbuatan ini kerana Allah melihat. Kerana Allah tidak hanya melihat pada bulan Ramadan, Allah juga melihat pada bulan-bulan selain daripada Ramadan. Maka tak kala manusia itu, tuan-tuan dan puan, habis saja Ramadan, maka dia istiqamah dalam perbuatannya. Itu cerminan yang pertama, amalannya dan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa dia? Yang kedua kata para ulama, seperti Ibn Rajab menyebut, sesungguhnya Ramadan itu memberi satu perubahan kepada diri manusia. Perubahan kepada diri manusia. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa sesungguhnya kepentingan untuk kita berubah, kepentingan untuk kita berubah kepada yang lebih baik. Sehinggalah datang kepada kita bulan Ramadan. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang kita lihat bulan Ramadan, maka tiba-tiba hatinya terbuka untuk berhijab. Alhamdulillah, syukur. Bulan Ramadan tiba-tiba hatinya terbuka untuk istiqamah, untuk mulakan dengan solat sunat duha. Bulan Ramadan tiba-tiba hatinya terbuka untuk apa? Untuk melakukan amalan soleh dengan membaca Al-Quran. Kerana diingat bahawa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maknanya bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, maka Ramadan itu terbuka hatinya untuk baca Al-Quran.
Bila dia baca Al-Quran, maka hatinya makin lama makin dekat dengan Al-Quran. Hatinya makin lama makin rasa syahdu dengan ayat suci Al-Quran. Maka terpaut, dan kalau benar-benar dirinya istiqamah, akhir sekali akan beri satu perubahan kepada dirinya. Orang akan melihat, atau dirinya sendiri akan menyadari bahawa, ya Allah, Alhamdulillah, dulu aku bukan seorang yang melazimkan lidah aku untuk baca Al-Quran, tapi sekarang Alhamdulillah, pagi-pagi aku dah mulakan dengan surah Waqi'ah, waktu duha aku dah mulakan surah Ar-Rahman, sebelum tidur aku dah mulakan dengan aku tutup dengan surah Al-Mulk, dan akhir sekali pada setiap hari Jumaat, seperti mana aku lakukan pada Ramadan yang sebelum ini, pada hari Jumaat aku baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, aku kekalkan sampai sekarang, rasakan satu perubahan yang besar, ketara dalam hati. Itu dipanggil sebagai Ramadan mendidik keimanan bagi manusia. Bila ada keimanan, ada paksi yang kuat dalam diri, maka manusia itu akan istiqamah, dan yang kedua, dia sendiri akan merasai perubahan dalam hatinya. Itu yang kita nak. Kerana apa guna kita melalui Ramadan kalau tidak ada perbuatan yang istiqamah kita lakukan dan tidak ada perubahan. Orang tengok sama je sipulan ni dengan sebelum Ramadan dengan lepas Ramadan. Malah lagi teruk pula. Allahu Akbar. Malah lagi teruk. Bila lagi teruk, itu yang paling berbahaya. Sebenarnya kalau kita lihat Ramadan ini adalah peluang untuk kita, kalau boleh, kerana tu pada pengalaman saya, ketika saya ada ruang untuk bersahabat-sahabat dengan rakan-rakan di beberapa negara-negara luar selain daripada negara kita di Malaysia ini, saya teringat akan ada yang kata di tempatnya, pada bulan Ramadan sangat menarik. Pasal apa? Bulan Ramadan mereka akan kurang bekerja. Mereka akan lebihkan beribadah. Mereka akan lebih fokus kepada ibadah. Baguslah, Alhamdulillah. Itu adalah, orang cakap apa? Itu adalah nature di tempat mereka. Di tempat kita juga boleh bekerja, teruskan bekerja. Tetapi dalam kerja kita ini, jangan kita lupa untuk selitkan. Seperti mana yang kita anjurkan ini. Dalam kita bekerja, kita selitkan sesi tazkirah Ramadan. Dalam kita usaha murni, Alhamdulillah, daripada Pusat Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Alhamdulillah, syukur. Dalam kita sibuk bekerja begini, ada santai-santai ilmu yang dibekalkan. Nanti malam dianjurkan buat program. Maka maksudnya Ramadan yang kita lalui ini bukan sahaja kita meneruskan aktiviti seharian kita, tetapi kita suntikkan elemen-elemen yang boleh apa? Yang boleh meningkatkan nilai keimanan dalam hati. Barulah Ramadan menjadi satu bulan yang memberi tarbiyah dan pendidikan kepada keimanan kita dalam hati ini. Kenapa keimanan ini selalu dikaitkan dengan hati? Kerana hati ini adalah suatu yang kata Nabi SAW perlu dijaga. Hati ini perlu dijaga. Kerana kata Nabi SAW, Nabi bersabda bahawa sungguhnya mafhum hadis Nabi SAW menyebut, apabila hati ini baik, maka baiklah keseluruhan anggotanya. Maka tak kala wahiya'yazubillah, tak kala buruk hati ini, rosak hati ini, maka rosaklah keseluruhan anggotanya. Kerana hati manusia ini perlu dipadatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam kita sebutkan awal tadi, iaitu dengan cara lisannya, dengan cara hatinya, dengan cara perbuatannya. Tuan-tuan dan puan, sedang jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati sekalian. Maka insya-Allah dengan sesi perkongsian yang kita jalani ini menjadi suatu pemangkin kepada semangat kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan Ramadan yang kita lalui ini, hari yang kita lalui ini ialah hari yang akan memberi keindahan kepada kita. Kita tidak tahu lagi, tuan-tuan dan puan-puan, ajal kita sampai bila. Kalau sampai umur kita masih panjang lagi, kita tak tahu bagaimana keadaan kesihatan kita. Dan kadang-kadang hari kita mungkin Allah panjangkan umur, Allah panjang kesihatan, tapi kita tidak tahu pula kelapangan kita macam mana. Allahu Akbar. Dan hari ini kita lihat, kesemua itu Allah kurniakan kepada kita sekarang. Allah kurniakan kita masih hidup, dipanjangkan umur, Allah kurniakan kepada kita kesihatan, dan Allah kurniakan kepada kita kelapangan dalam Ramadan ini. Maka amat rugilah kalau Ramadan ini tidak dimanfaatkan untuk apa? Untuk kita menggarap segala pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, limpahkan kepada kita. Siang, tengah hari, petang, malam, tengah malam,
pahal sampai ke sebelum nak waktu subuh sahur itu, kesemua itu ialah waktu pahala Allah Subhanahu wa taala turunkan hantar bersama dengan malaikat untuk diberikan kepada hamba-Nya yang beriman dan hamba-Nya yang ingin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita manusia yang akan sentiasa bersemangat mencari, berlumba-lumba fastabiqul khairat, berlumba-lumba mencari pahala Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar kebaikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja sesi perkongsian ilmu dan tazkirah, peringatan untuk diri saya dan para sidang penonton sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita, Allah Subhanahu wa taala buka pintu hidayah buat diri kita. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita segala perkara yang bersifat kebaikan dan kebenaran, dan Allah lorongkan hati kita untuk mengikut kebenaran dan kebaikan, dan Allah menutup akan segala pintu kemaksiatan kepada diri kita, khususnya pada bulan Ramadan yang penuh mulia ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, yang buruk itu kita perbaiki dan kita mengejar diri kita menjadi orang yang bertakwa supaya darajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tinggi di sisi manusia pun tidak apa, yang penting tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu syarat, iaitu la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan satu syarat, menjadi kita orang yang bertakwa di sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.